Yang pertama kita lihat apa itu evidence. Evidence ialah bahan bukti penguasaan murid yang diurus secara sistematik mengikut keputusan jawatankuasa PBS sekolah. Dalam PBS mengikut keputusan jawatankuasa PBS sekolah. Sebab itu kita ada minit mesyuarat yang menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan PBS di sekolah itu. Okey. Mengesahkan pencapaian murid adalah seperti yang dilaporkan. Kita nak sahkan pencapaiannya. Okey, ciri-ciri evidence sah, autentik, kecukupan, semasa dan tekan. Kalau kita lihat sah ni, apa yang dikatakan sah? Evidence yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan atau pencapaian standard yang telah ditetapkan. Ini untuk konteks PBS sahaja Ini untuk konteks PBS saja. Sebab kalau kita lihat sah ni ada lagi maksud yang lain. Tapi dalam konteks PBS evidence yang dikemukakan adalah relevan dan menggambarkan penguasaan ataupun pencapaian yang telah ditetapkan. Autentik, murid dapat membuktikan evidence yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri. Okey, dalam PBS semuanya adalah hasil kerja murid. Tiada lagi hasil kerja pihak swasta. Kalau kita lihat dalam PBS peperiksaan, terutamanya pendidikan seni visual tingkatan 5, adanya pelibatan pihak swasta. Maksud saya pelibatan pihak swasta, maksudnya kita sub pada orang lain yang buat, dapat markah. Okey, tapi dalam PBS ni tidak ada. Kecukupan, evidence yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid. Semasa, evidence dapat membuktikan murid dapat membuat tugasan mengikut piawaian semasa. Tekal, evidence yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan. Okey, maksudnya sama je Okey, dan ini adalah jenis evidence. Yang inilah yang dimaklumkan oleh Cik Syariman tadi. Evidence ini ada dua jenis, iaitu evidence murid dan evidence bahan. Sebab itulah pada kali pertama saya mendengar PBS ini, yang dimaklumkan oleh jurati utama, semuanya kena ada evidence. Saya berfikir, saya kata macam mana dengan evidence lisan? Kalau dalam bahasa Melayu dia ada evidence lisan. Bagaimana evidence-nya? Ada cikgu yang pernah tanya pada saya, dia kata kita nak kena rekod seorang-seorang ke? Saya kata jika cikgu mampu, rekod lah. Tapi tidak mampu. Sebenarnya ada kaedahnya. Dia sebenarnya dipermudahkan. Okey? Ini contoh evidence murid dan juga evidence bahan. Okey, evidence bahan maksudnya bahan yang bercetak lah. Okey, evidence murid itu adalah murid itu sendiri. Okey? Okey, kalau tengok evidence murid, keupayaan sebenar murid dan apa yang murid tahu dan boleh buat secara lisan atau perlakuan. Ada beberapa mata pelajaran yang menggunakan evidence murid. Okey. Baik, evidence murid ini antaranya adalah lisan, persembahan, lakonan, nyanyian dan juga aktiviti fizikal. Okey, itu aktiviti evidence murid. Okey, ini contohnya. Okey. Chorus speaking bahasa Inggeris, persembahan muzik, lakonan, aktiviti fizikal, itu semuanya adalah evidence murid. Kalau evidence macam ni, maksudnya kita nak kena simpan murid tu dalam fail kembangan ke? Tak perlu. Cukup sekadar ada senarai semak. Okey, evidence bahan. Apa-apa bukti produk atau proses yang dihasilkan dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Dan evidence bahan boleh disediakan secara individu atau berkumpulan. Okey, tidak terhad, bukan sahaja secara individu, berkumpulan pun boleh. Ini yang saya kata saya pun pelik. Kenapa kata susah nak melaksanakan? Okey, tapi mungkin orang kata kita berada di atas ni senanglah bercakap, pelaksananya bagaimana. Jadi kita sama-samalah kita turun memantau, melihat bagaimana pelaksanaannya. Okey, evidence bahan dari segi penulisan, fotografi, artifak, bahan ICT atau rakaman. Okey, ini adalah contohnya. Ini biasa yang kita lihat. Okey, evidence bahan, semuanya biasa kita lihat ini. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, kita dah tengok dari segi jenis evidence. Inilah dia.
jenis-jenis fail yang dikehendaki oleh pihak lembaga peperiksaan. Pihak lembaga peperiksaan hanya menetapkan 2 fail sahaja, iaitu fail perkembangan murid dan fail showcase. Okey, kita akan tengok satu persatu. Ini contoh fail. Fail ini tidak ditetapkan. Tak pernah pun bagi tahu kena ada fail kulit keras, fail kulit lembut, fail kulit, tak kira lah fail kulit macam mana pun. Okey, sebab memang kalau kita lihat sekarang pengeluar yang ada di Malaysia ni cepat sangat. Kalau nak beli fail berserta dengan dia punya partition itu, harganya RM15. Kalau nak beli partition saja, harganya RM6. Jadi terpulang kepada pihak sekolah. Jadi tak tahulah, itu pihak sekolah yang fikirkan. Okey, ciri-ciri fail perkembangan murid. Kita tengok fail yang pertama, fail perkembangan murid. Menyimpan evidence perkembangan pembelajaran murid. Evidence murid kita perlu simpan. Seorang murid mempunyai satu fail perkembangan yang mengandungi evidence semua mata pelajaran. Mempunyai satu fail perkembangan murid yang mengandungi evidence semua mata pelajaran. Satu fail sahaja. Dalam satu fail ada semua mata pelajaran. Okey, yang ini yang penting. Okey, setiap evidence ini penambahbaikan Setiap evidence hendaklah direkod dalam rekod perkembangan murid. Okey, dan rekod perkembangan murid diletakkan di hadapan evidence setiap mata pelajaran. Okey. Dan penambahbaikan yang kedua, fail ini menyimpan evidence terkini bagi setiap deskriptor dan evidence terdahulu dikembalikan kepada murid. Ini bermula daripada tahun hadapan. Fail perkembangan murid hanya menyimpan evidence terkini sahaja. Fail perkembangan murid. Maksudnya saya beginilah. Okey, saya bagi contoh Katakanlah band 1, deskriptor 1. Okey, deskriptor 1 dia ada 3 evidence. Evidence 1, evidence 2 dan evidence 3. Okey, yang perlu disimpan hanyalah evidence 3 sahaja. Kena kekal ada dalam tu sampai akhir tahun. Band 1, deskriptor 1, evidence 1 ada. Band 1, deskriptor 2, band 1, deskriptor 1, evidence 2 ada. Bila sampai evidence 3, evidence 3 sahaja disimpan, evidence 1, evidence 2 dikembalikan. Itu dia. Okey, bermula daripada tahun depan. Okey, jadi kena faham. Fail ini menyimpan evidence terkini. Okey, evidence terkini bagi setiap deskriptor dan evidence terdahulu dikembalikan kepada murid. Okey, jadi kena faham fail perkembangan murid ini. Okey, ini contohnya. Okey, contoh fail perkembangan murid. Yang ini bergantunglah kepada sekolah bagaimana dia nak buat. Okey, dan memang tidak pernah dikeluarkan arahan oleh pihak lembaga. Kalau katakanlah sekolah itu nak menggunakan fail pocket sekalipun, boleh sebenarnya. Tidak ada masalah. Okey. Okey, ciri-ciri fail showcase. Ini fail showcase. Inilah dia, fail showcase, fail yang menyimpan setiap evidence terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran. Ini kena faham Fail yang menyimpan setiap evidence terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran. Maksudnya semua evidence kena simpan. Semua evidence kena simpan. Yang terbaru. Okey, bermula tahun depan semua evidence kena simpan. Tetapi hanya ambil yang terbaik daripada keseluruhan. Okey, kalau contoh dalam satu sekolah itu darjah 1 ada 200 orang pelajar, daripada 200 orang pelajar ambil satu sahaja yang terbaik untuk disimpan dalam fail showcase. Okey, tapi meliputi semua evidence dan deskriptor. Okey, fail showcase hendaklah dijadikan rujukan piawaian evidence. Okey, tapi fail showcase hendaklah disediakan mengikut tahun, tingkatan atau kelas. Yang ini bergantung kepada pihak sekolah, jawatankuasa PBS sekolah bagaimana dia nak membuatnya.
Ada setengah sekolah dia buat mengikut kelas. Ada setengah sekolah dia buat mengikut tahun. Maksudnya kalau ikut tahun, satu je lah file dia. Kalau ikut kelas, jadi banyak lah. Okay, jadi bergantung kepada pihak sekolah bagaimana nak sediakan file ni. Okay, tidak ada apa ni orang kata, mengikut kepada pihak sekolah bagaimana dia nak buat, nak memudahkannya. Okay, tapi rata-rata yang saya lihat sekarang, ramai yang telah menetapkan mengikut mata pelajaran. Okay, ada yang buat ikut mata pelajaran. Okay, evidence pentaksiran sekolah. Okay, evidence pentaksiran sekolah. Penulisan, bahan cetak, persembahan, lisan, fotografi, model, rakaman. Okay, evidence ini direkod dalam rekod perkembangan murid dan juga SPPBS. Evidence adalah diserah semula kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS. Evidence yang tidak dituntut boleh dilupuskan selepas 2 minggu daripada tempoh direkodkan dalam aplikasi SPPBS. Maksudnya selepas ini tidak ada lagi isu yang menyatakan bahawa evidence jadi banyak, file jadi tebal. Okey. Inilah dia rekod perkembangan murid. Okey, kalau kita lihat kat sini band 1, deskriptor 1, evidence 1. Ada ke tidak evidence-nya dalam file perkembangan murid? Tidak ada, sebab dia dah tulis di situ evidence-nya adalah lisan. Maksudnya itu adalah evidence murid. Evidence 2 dia tanda, maka perlu ada di dalam file perkembangan murid. Okey, ini contoh Evidence 3 dia menggunakan buku latihan. Okey, dia menggunakan buku latihan. Bagaimana nak buat dengan buku latihan tu? Nak koyak ke ataupun nak photostat ke masuk dalam file perkembangan murid? Tidak perlu. Sebab kita dah tulis buku latihan. Inilah dia rekod perkembangan murid. Okey, kalau contoh di sini, kalau kita tengok band 1, deskriptor 1, evidence dia ada sehingga evidence 8. Evidence 8 itulah yang akan kekal di dalam file perkembangan murid. Okey, evidence 8 itu yang akan kekal. 1 hingga 7 boleh dikembalikan dalam file perkembangan murid. Okey, sebab dia nak yang terkini untuk deskriptor. Kalau kita tengok band 1, deskriptor 2, band 1, deskriptor 2, evidence mana yang kena simpan dalam file perkembangan murid? Evidence 4 sahaja. Yang 1, 2 dan 3 boleh dikembalikan. Okey. Okey, ini yang seterusnya evidence pentaksiran pusat. Okey, evidence pentaksiran pusat, penulisan, bahan cetak, persembahan, lisan, fotografi, model, rakaman dan juga artifak. Evidence disimpan dalam bentuk hard copy, soft copy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. Evidence disimpan di tempat yang selamat, bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti. Okay. Evidence diserahkan kepada murid selepas 6 minggu dari tarikh pelaksanaan tugasan. Evidence yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas 2 minggu daripada tempoh penyimpanan tamat. Okey, tapi untuk pentaksiran pusat ini kita belum nampak lagi lah bagaimana kaedahnya, sebab dia akan bermula pada tahun hadapan. Okey, saya pun tak nak cerita pentaksiran pusat ni bagaimana penyimpanan, belum nampak lagi. Okey, untuk PAJSK, okey, evidence murid disimpan dalam file perkembangan murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS. Okey, yang terbaru simpan dalam file perkembangan murid. Wujudkan satu lagi. Okey, evidence adalah diserahkan kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidence yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupus selepas 2 minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS. Okey. Psikometrik. Psikometrik ini kaunselor saja. Okey. Dia adalah terhad. Evidence murid disimpan dalam file pentaksiran psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling. Guru bimbingan dan kaunseling sahaja yang tahu. Okey, cikgu lain pun tak boleh tengok. File disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Kalau masa saya ikut pelajaran psikometrik ini, dinyatakan simpan di dalam bilik kaunseling. Okey, filenya. Evidence murid yang direkodkan boleh dilupuskan selepas 2 minggu. Untuk psikometrik, urusannya adalah cikgu kaunseling.
antara sama-sama dia je. Dia ada sistemnya sendiri, memang tak pernah diberikan kepada kami untuk psikometrik. Okey, kalau murid ini berpindah, guru kaunseling yang kena selesaikan. Dia akan berhubung antara satu sama lain. Sebab dia adalah sulit, dia kata, separa sulit dia kata, dia tak boleh, jadi orang lain tak boleh tengok. Dia sahaja. Okey, itu yang kami terima lah. Okey, ini dia bilik fail PBS. Okey, bilik fail PBS. Ini contoh je lah. Sebenarnya kalau ikut sekolah yang lama tu susahlah nak ada bilik PBS-nya. Okey, tapi bergantung kepada PBS sekolah lah. Jika mampu untuk orang kata wujudkan bilik ini, dia lebih bermakna. Okey, baik. Sistem perikotan fail. Okey, ini contoh Baik, ini semua contoh-contoh sistem perikotan fail. Okey, jadual penyimpanan evidence, tak ada gambar saja Dan ini contoh pemulangan evidence kepada murid. Bukan dia pulang fail, dia pulang evidence saja. Okey. Baik, cuma di sini saya ingin tunjukkan satu, iaitu cadangan. Okey, yang ini cadangan pengurusan fail yang dicadangkan. Okey, tidak disuruh ni, tapi dicadangkan. Yang ini yang saya buat untuk daerah Kuantan dan saya telah berkongsi dengan semua daerah-daerah yang lain. Okey. Ini fail yang saya berikan. Okey, siap berserta sekali dengan catatannya siapa yang perlu buat dan sebagainya. Okey, fail yang perlu ada, fail pengurusan, fail putih, fail pendua kulit keras. Di dalam fail itu apakah isi kandungan yang perlu ada. Okey, dah dimaklumkan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, banyak sekolah yang tidak wujudkan satu fail ni, iaitu fail kes-kes khas. Okey, dalam ini yang saya berikan kepada GPK pentadbiran, jadi dia orang boleh ikut. Kalau nak ikutlah. Okey, sebab itulah di bawahnya sekali kalau kita lihat, saya ada tulis fail yang perlu ada di sekolah hanyalah fail perkembangan murid dan fail showcase sahaja. Ini adalah arahan lembaga peperiksaan. Fail PBS ini hanyalah sekadar cadangan di peringkat daerah. Okey, segala keputusan adalah bergantung kepada keputusan jawatankuasa PBS sekolah. Maksudnya kita kena tengoklah minit mesyuarat dia. Okey, sebab dia yang minit mesyuarat itulah yang akan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan PBS itu. Okey, yang ini sekadar cadangan sahaja. Okey, sekadar cadangan. Baik. Jadi sebenarnya untuk pengoperasian dan juga evidence dah pun habis. Okey, cuma saya ingin berkongsi sedikit seperti mana yang saya kata tadi. Baik, ini adalah blok PBS yang saya wujudkan untuk daerah Kuantan. Tapi saya berkongsi dengan semua daerah di negeri Pahang. Okey, apabila saya berjumpa dengan JPK1, saya berkongsi. Dan di dalam blok ini saya telah wujudkan satu lagi yang baru yang di bawah ini, iaitu muat turun. Selepas ini jika tuan-tuan nak melihat apa yang ada nak dapatkan maklumat berkaitan dengan PBS, boleh muat turun daripada blok ini. Yang muat turun ni belum aktif lagi sebab saya baru saja upload dia punya file. Okey, dan yang ini yang terbaru yang saya letakkan. Okey, luahan juga sebenarnya ni. Ini adalah komen guru di negeri Pahang berkaitan dengan pentaksiran bangsakan sekolah. Ini dapatan ini saya ambil daripada hasil kajian soal selidik secara online. Secara online yang dilaksanakan untuk guru tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 serta tingkatan 1 seluruh Malaysia. Okey, kalau nak tengok keadaan dia, ini antara sikit saja yang saya keluarkan. Okey, bolehlah tengok. Dan memang guru-guru kita ni memang nak mengharapkan supaya PBS ini dihentikan. Saya berharap pelaksanaan PBS dihentikan dan tidak perlu dibuat baik pulih. Okey, tapi ayat saya di atas ini sebab saya pun kata saya dah penat lelah buat. Okey, saya dah penat lelah menjalankan PBS, sebab itulah saya keluarkan. Sebagai seorang guru, fikirlah apa yang dinyatakan.
Tanggungjawab guru, guru tak guru, tergadainya anak bangsa adalah kerana seorang guru. Saya sengaja keluarkan itu. Memang kenyataan yang berani dari saya. Sebab saya nak biar cikgu tengok. Sebab dapatan yang saya buat untuk PBS, saya tidak main-main. Saya pernah buka forum di dalam One Click dan juga di dalam Facebook. Memang dapatannya sedih sekali. Okey? Tapi sebagai seorang guru, kita fikir-fikirkanlah. Yang ini sedikit saja. Kalau nak tengok yang lebih, dan kalau kita lihat ini dapatannya. Okey. Soalan yang pertama, pernahkah guru menerima penataran PBS? Inilah jawapan yang diberikan oleh guru-guru di negeri Pahang. Soalan nombor 1, semuanya tidak. Okey. Okey, setiap daerah Sedangkan saya pelik. Saya cakap, okey, saya bagi satu contoh di daerah Kuantan. Kita ada 85 buah sekolah. 78 buah sekolah menjawab tidak pernah menerima penataran. Sedangkan laporannya ada di atas meja saya. Jadi saya pun pelik lah. Sekolah menengah, daripada 49 buah sekolah menengah, 42 buah sekolah menengah tidak pernah menerima penataran PBS. Saya pun tak tahulah. Okey? Tapi saya sekadar berkongsi idea saja. Okey? Ini hanya orang kata dapatan daripada pihak lembaga peperiksaan secara online. Okey? Berkongsi saja Okey, jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya berkaitan dengan pengoperasian. Okey, pengoperasian PBS. Jadi masa sekarang dah lebih dah. Saya serahkan seterusnya untuk penjaminan kualiti.